some motherfucking designer right now. Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua yang menonton, dan juga selamat pagi kepada kedua-dua kita punya ahli jemputan kita pada minggu ini. Terima kasih kerana datang kepada podcast kita pada hari ini. Seperti saya ini kita ada Muhammad Haris dan juga Muhammad Fauzan. Kedua ini adalah pelajar cemerlang daripada IPG Kampus Perlis. Okey, baiklah. Minggu ini kita akan bincangkan sedikit isu dalam podcast kita pada kali ini mengenai buli cyber. Jadi buli cyber ni berlaku zaman sekarang ni disebabkan oleh zaman teknologi kita. Zaman teknologi yang semua orang mempunyai teknologi masing-masing. Mempunyai handphone, mempunyai laptop. Sedangkan kanak-kanak sekalipun sekarang ini dah mempunyai seorang satu gadget mereka sendiri. Okay, jadi saya akan terangkan sedikit tentang buli cyber. Okay, kalau ikut kepada definisinya, buli cyber ni adalah satu kejadian yang biasa berlaku dan kian meningkat, yang insidennya berlaku di dalam maya. Maksudnya buli cyber ini dia berlaku kata pergaduhan ataupun kata-kata kesat dalam dunia maya ini juga berkaitan dengan buli cyber. Ataupun buli cyber ini juga boleh dikatakan sebagai dia adalah mengancam ketenteraman seseorang menggunakan internet. Okay, jadi saya nak tanyakan sedikit kepada Fauzan kenaan dengan buli cyber. Okay. Buli cyber, bagi pendapat saya, kalau kita dapat lihat dalam berita dalam media sosial apa semua, media sosial ni kalau kita dapat lihat dia mengganggu seseorang yang video tu dari segi emosi dia. Dia hanya boleh menyebabkan stres pada seseorang. Saya tu lepas dia dapat stres tu mungkin dia akan dapat anxiety dan sebagainya lah, penyakit tu, dan mungkin akan berlarutan. Seperti kita boleh lihat dalam media sosial seperti aplikasi Instagram contohnya, kita lihat ada akaun seorang tu, ada orang lain yang komen di dalam posting di dalam akaun dia. Jadi secara tidak langsung benda tu mungkin kalau dia komen yang negatif mungkin akan menyebabkan emosi seseorang tu terjadi jahat. So komen-komen yang tidak elok juga adalah sebahagian daripada buli cyber kan. Okay, jadi Haris, bagaimana buli cyber ini boleh berlaku dalam kalangan pelajar? Okay, bagi saya buli cyber ni bukan satu perkara baru kan, dah lama. Buli cyber dalam pelajar ni mungkin dalam komen apa Ataupun mesej daripada orang yang kita tidak kenali, dia membuat fake account, dia menggunakan untuk mencaci kita ataupun mengkritik kita lah. dia bukan saja macam apa, macam memaknai gambar tidak senonoh ni, boleh jadi kita ni. Okay, dalam TikTok satu yang viral sekarang adalah rakan-rakan sendiri yang membuat naik gambar-gambar buruk sewaktu hari jadi. Itu juga boleh menjadi satu buli cyber kepada keluarga kita ataupun kawan-kawan, Mengaitkan seorang. Jadi sebenarnya buli ni bukan saja ada buli cyber betul. Kita juga ada buli lain. Jadi saya nak tanya lah untuk berdua,
perbezaan antara bully cyber dengan bully yang lain? Bagi saya bully cyber dengan bully yang lainnya. Bully cyber ni dia di dalam media sosial lah. Media sosial seperti aplikasi perbualan lah, WhatsApp apa semua. Dan kalau bully yang lainnya, seperti bully di sekolah contohnya, mungkin yang melibatkan fizikal lah. Fizikal seorang mungkin boleh mencederakan pihak anggota badan. Jika kita dapat lihat, mungkin bully fizikal ni, contohnya kes di institusi pendidikan pun masih ada bully fizikal ni, sehingga dia menyebabkan kematian lah, dan melibatkan kes polis. Haris? Bagi saya bully cyber ni dia boleh lakukan 24 jam lah. Bully tu dia masa kan. Kalau fizikal ni bila kita bertemu kan, Contohnya kalau orang tak kenal pun, kita tak kenal seorang pun kita boleh attack dia, bully cyber dia. kita boleh komen dekat dia. meskipun pembuli ni suka untuk dikenal pasti kan. Okey. Jadi dalam dinasti sebab cyber, okey. Kita akan tanya tentang kesan dia pada kita kesan pada diri, kesan pada keluarga, masyarakat dan agama sendiri. Okay, so kita mulakan dengan Fauzan sendiri. Bukan jadi kita terkena ataupun kita melakukan. Okey, kalau kita sendiri yang terkena, kesannya amat buruk lah. Kesannya amat buruk. Untuk kita semua, kesan bully ni dia boleh jadi kronik kerana disebabkan mangsa tu sendiri akan menjadi resah, murung, Dia akan stres. serta penyakit lain yang berkaitan lah. Kita Fauzan pernah terkena dengan cyberbully. Saya rasa saya pernah ejekan Kepada kawan-kawan ataupun daripada kawan-kawan lah. kawan lah. Hadir. Contohnya macam dia kata, contoh dia mengejek kita punya fizikal Fizikal. dia. Contoh seorang tu dia berkulit gelap ke, kita kata dia hitam macam kerbau. Macam Betul. tu boleh menyebabkan Dia sakit hati lah, ya, stres. ya, betul. Jadi dalam kes-kes tertentu ni, bully cyber boleh menyebabkan mangsa tu membunuh diri dia, Dia nak bunuh diri sebab dia rasa dia rasa tertekan lah, Tertekan. stres kan. Membunuh diri seperti kalau kita tengok anak-anak muda ada yang dah kelas tangan sendiri. Benda-benda macam tu kalau boleh kita tak diri nak, lah. kita tak mau, kita tak nak benda tu berlaku di dalam masyarakat. So benda tu benda yang tak elok. Dan bully cyber ni adalah salah di sisi undang-undang maupun di dalam agama. Setiap agama melarang lah. Okey, untuk Haris, kau rasa apa perasaan seorang yang melakukan bully cyber? Saya rasa perasaan yang pembuli kan, bully cyber tu rasa gembira dan mati lah. Tapi perkara tu sebenarnya tak elok. Kita orang baru bisa Benda-benda tak lama pun kita nak seronok, kita nak ejek orang tak ada lama pun. dia boleh mendatangkan keburukan pada orang lain lah. Kita memang kira sekejap je bagi kesan lama kat orang lain. Dia akan dikesan kepada kita punya hati. Orang tu akan dipendam. Okey, dari segi keluarga, keluarga contohnya macam di media sosial kita kata kepada satu keluarga dia seorang saja yang melakukan kesalahan dan kita terus menghentam satu keluarga, itu dia akan mengganggu keluarga tersebut. Dia akan Menjejaskan imej keluarga itu sendiri. Seperti yang Yunus cakap tadi, kita boleh ibaratkan benda tu seperti umpama seperti Mila habis rosak susu sebelah. Disebabkan seorang je habis semua satu keluarga jadi marah.
masa dikatakan Sebab dia boleh mengaitkan keluarga tu juga. Kan? Contohnya kalau lah seorang tu dia ada buat salah, setiap manusia ni ada melakukan kesalahan, tapi kita janganlah cari kesalahannya, kita nak aitkan dia di media sosial, kita kaitkan dengan keluarga. Contoh kalau seorang tu melakukan sumbang mahram ke berubah kes-kes macam tu, kalau boleh kita tak nak benda tu berlaku di dalam media sosial ni, kita cerita kat orang semua. Kita hanya berikan pun. Kita Kalau boleh jangan sebarkan ayat orang. kita hanya dalam keluarga je, sebab benda tu berlaku dalam keluarga. Kita tak perlu nak canangkan kepada semua orang di media sosial, bagi semua orang tahu. Tak elok lah. Dari segi dari segi agama kita sendiri. Kita tengok sekarang ni orang-orang agama lain dia menghentam agama Islam, mengata agama Islam. Okay, itu pun juga ada satu cyberbully yang berlaku dekat media sosial sekarang. Kita berkata ada yang mengatakan azan seakan-akan anjing menyalak dan sebagainya. Jadi itu juga akan membuatkan orang Islam sendiri akan marah. Okey, kita dah tengok kepada kesan dia. Jadi sekarang ni kita nak bincang sedikit tentang apa yang kita boleh buat untuk kita menghapuskan gejala cyberbully ni dalam kalangan kita. Bagi saya kan, bully cyber ni boleh dikurangkan lah, dielakkan dengan amalkan keselamatan internet lah. Macam kita ni buat password yang bukan mudah untuk orang tua, orang hack lah. Lepas tu sebagai bapa juga, kita perlu didik anak-anak lah tentang permainan ni, sama internet ni apa. Cara melayari internet secara betul, supaya ni benda ni terelak dari diri saya tu ada. Saya nak menambah sikit apa yang ada cakap tadi. Bagaimana kita nak mencegah bully cyber ni? Okey, yang pertama sekali, setiap orang ni jangan kita kongsi butiran peribadi kita di khalayak ramai lah, sebab benda tu boleh memberi peluang kepada orang lain untuk menyerang akaun kita. Kalau kita tak nak benda tu berlaku kepada kita janganlah kita kongsi yang peribadi daripada di media sosial. Okay, seterusnya Kempen mungkin kita boleh mengadakan kempen. kerajaan boleh buat kempen tentang kesedaran kita semua orang tentang bully cyber ni apa. Ada orang yang tidak mengetahui apa itu bully cyber. Sebab apa? Sebab benda itu mereka dah selalu buat, tapi mereka tak tahu benda itu salah. Jadi kerajaan ni perlu melakukan kempen supaya semua orang tahu yang apa itu bully cyber, apa yang akan berlaku, kesan dia. Okey, juga pihak sekolah juga perlu buatlah kempen di sekolah supaya anak-anak muda zaman sekarang yang sangat banyak menggunakan gadget supaya dia tahu cara untuk menggunakan gadget itu sebetulnya. Saya tak mesti itu boleh. Selain itu juga bully cyber ni dia bermula daripada diri kita sendiri lah. Daripada diri kita sendiri. Contohnya kita jangan memberi kata kesat kepada orang lain, kita mengkritik dia tanpa bukti yang cukup, supaya benda tu tak berlarutan lah. Kalau kita tak pasti, kita jangan kongsi. Kalau kita tak tahu, kita jangan kongsi dengan orang lain. Lebih baik diam. Ataupun kalau kita tak perhati dengan dia kita tak suka tengok dia, kita just hanya berdiam diri lah. Tak perlu untuk kita komen di video dia, kata kau ni hitam ke, kau ni gemuk dan sebagainya. Kita hanya berdiam diri supaya benda tu tak berlaku kegaduhan ataupun tidak suka pada seorang. Okey, untuk soalan yang terakhir.
Fauzan jadi seorang ibu bapa. Anak Fauzan terkena bully cyber sehingga dia stres, sehingga dia ingin membunuh diri. So, apa yang Fauzan akan lakukan? Tindakan yang pertama sekali yang saya akan buat, saya akan pantau anak saya supaya dia tidak terlalu bermain gadget tu sepanjang hari. Maknanya dia ada jadual. Pagi dia sekolah, balik petang dia ada bermain sukan apa semua, beredar. Dan mungkin kalau gadget ni dia nak main pun dia perlu minta izin daripada saya. Boleh pantau sosial media. Daripada media sosial. Selain itu juga saya akan beri dia kasih sayang. Mungkin dia tak dapat kasih sayang yang secukupnya daripada ibu bapa, menyebabkan dia Lagi tambah stres. tambah stres. Okay. Jadi itu Haris pula. Dari segi bapa juga, kalau Haris jadi seorang ibu bapa nanti, apakah Haris akan lakukan kalau anak Haris sendiri yang melakukan bully cyber yang dapat mata Haris sendiri? Kalau bagi saya saya akan rampas lah bagi dia dulu. Lepas tu saya akan buat macam beritahu bully cyber ni salah, undang-undang. Bukan saja dapat menjelaskan orang lain. Benda ni bukan baru kan. Misalnya dia macam dari segi, kalau kita tengok sini akhlak lah diri kita sendiri. Kalau orang yang melakukan bully cyber ni mungkin dia kerosakan akhlak ataupun dia kurang bimbingan daripada ibu bapa dia sendiri. Jadi ibu bapa dia sendiri perlu mendidik anak-anak mereka dengan betul. Okay? Dia kurang ilmu pengetahuan mengenai bully cyber. Dia tak tahu kesannya apa kita. Okay, dari segi undang-undang, kita dekat Malaysia ni kita ada undang-undang. Okay. Jadi Fauzan ni yang minat pada law kan? Saya minat pada undang-undang. Okay, saya tanya sikit Fauzan pasal undang-undang tentang bully cyber, literasi. Tentang bully cyber. Ya, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dah memetik sebelum memetik daripada perintahannya. Bully cyber ni adalah tertakluk di bawah Seksyen 211 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang ianya tertakluk sepenuhnya untuk mencegah aktiviti bully cyber yang dilihat semakin meningkat pada masa ini. Okay. Apakah Seksyen 211 itu? Okay. Seksyen 211 itu ialah larangan terhadap pemberian kandungan jelik, dan Seksyen 233 itu ialah penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian dilihat sudah cukup untuk mengenai isu itu. Okay. Malah tiada keperluan untuk kerajaan mewujudkan satu akta khusus bagi mencegah bully cyber ini. Okay. So, akta yang ada ni dah boleh menghalang bully cyber itu berlaku. So, Malaysia tak perlu lah buat untuk khas untuk bully cyber. Atau itu sudah cukup lah untuk mengambil tindakan seorang diri. Jadi kalau saya terkena bully cyber, adakah saya boleh buat laporan polis atau sebagainya? Apa cara saya buat? Tindakan yang kita boleh lakukan selepas kita terkena bully cyber ni, kita bolehlah membuat laporan polis di pejabat pilihan berdekatan. Sebab polis boleh membuat tindakan yang seterusnya. Mungkin dia boleh melibatkan mahkamah juga seorang youtuber itu merupakan kesalahan. Jadi, saya nak tanya sikit tentang apakah judul-judul atau hukuman yang boleh dikenakan kepada seorang yang melakukan cyberbullying. Perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seorang melalui media elektronik seperti email, laman rangkaian sosial seperti Facebook, WhatsApp, WeChat dan sebagainya, mesej atau permainan internet,
Pemangsa bully cyber boleh dikenakan tindakan berdasarkan Seksyen 291 seperti saya katakan tadi, dan Seksyen 233 atau Komunikasi dan Multimedia 1998 dengan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey. Jika memenuhi definisi gangguan cyber, insiden boleh insiden tak. Insiden boleh disabitkan hukuman undang-undang dan hukuman penjara. Maksudnya ada tempat sebelum cyber ni pun hukuman dia sangat berat. Sangat berat dan setimpal dengan perbuatan salah. Okay. Sebab kes ni boleh menyebabkan seorang tu bunuh diri. Tak menyebabkan benda tu negatif lah, kita tak mahu, kita tak nak benda tu. Kita ada beberapa soalan yang datang daripada kita punya Facebook atau laman Twitter kita berkenaan dengan cyber. Okey. Jadi kalau ada soalan daripada anda semua ada soalan, anda boleh Tanyakan. menanyakan di laman seseorang Facebook ataupun Twitter dengan tanda hashtag podcast bersama Yunus. Tanda pagar. Okey. Jadi ada satu soalan daripada Syafiq. Okay. Penggunaan peranti tanpa kawalan daripada ibu bapa merupakan punca utama berlakunya bully cyber pada masa kini, terutamanya dalam kalangan remaja pada masa kini. Adakah anda bersetuju? Bully cyber dia punya punca utama daripada ibu bapa. Adakah anda setuju? Bagi saya, ibu bapa juga memainkan peranan penting. Saya setuju dengan kenyataan tersebut. Sebab ibu bapa ni adalah sekolah yang pertama bagi anak-anak. Banyak bila besar. Anak-anak banyak belajar dari ibu bapa. Anak-anak ibu bapa hendaklah memainkan peranan penting di dalam sesebuah institusi keluarga. Contohnya, penggunaan media sosial yang berlebihan boleh menyebabkan berlakunya cyberbullying tersebut. Soalan yang tanya pada Haris, adakah Haris pernah menjadi seorang yang pembuli? Bully cyber. Ya. Bagi saya dulu saya tak tahu macam undang-undang ni, bully cyber ni saya sadar isi undang-undang agama kita pun larang benda tu, sebab dia boleh jadi penyebab seorang tu bunuh diri, stres dan migraine tu semua. Saya pernah juga dulu komen di nama web seorang tu, di mana saya tengok dia tu pendek apa, saya komen pendek sangat kan. Tapi pada itu masih tidak tahu yang benda tu adalah bully cyber. Ada juga satu nama web tu pemiliknya badan besar sikit aku. Saya cakap gemuknya macam badak kan. Macam tu lah. Macam pada. Okey. Soalan daripada Muhammad Syafiq. Okey, dia bertanya, dia mengatakan bahawa bully cyber dalam kalangan belia, Malaysia ni ini ranking yang kedua tertinggi di Asia melakukan bully cyber. Okey, jadi Fauzan, nak tanya sikit tentang apa penyebab utama yang berlaku dalam bully cyber ni dalam kalangan belia kita sendiri, dan mengapa kita punya negara ni bully cyber yang tinggi? Saya fikir penyebab utama bila cyberbullying ni berlaku adalah disebabkan kesedaran daripada masyarakat Malaysia sendiri lah. Okay. Terutamanya di dalam kalangan remaja, mungkin mereka tidak ada
ilmu pengetahuan mengenai kurang pendedahan mengenai cyberbullying. Okey, contohnya cyberbullying dalam kalangan remaja ni ia mungkin bermula daripada rakan-rakan mereka sendirilah. Mungkin mereka di dalam pergaulan mereka ada setengah segelintir ke rakan-rakan mereka ni menggunakan perkataan yang kesat sehingga membawa perangai yang tidak senonoh tu di dalam media sosial. Okay. Jadi kita semua mengharapkanlah gejala ini tidak berlanjut dalam kalangan remaja, dan kita harap pihak sekolah itu sendiri boleh melakukan tindakan awalan seperti mengadakan kampeni di sekolah mengenai gejala cyber ini. Mungkin kita boleh menjemput penceramah untuk memberi kesedaran mengenai gejala cyber ini. Jadi itu saja. Okey. Daripada Nur Syafika, okey, dia tanya apa yang perlu dia lakukan sekiranya dia mendapat mesej daripada akaun Instagram yang dia tidak kenali dan menggunakan kata-kata kesat sehingga boleh menyinggung perasaannya. So apa yang perlu dia lakukan? Itu Syafiqah tu pertanyaan dia boleh untuk mengabaikan saja mesej daripada individu yang dia tidak kenali itu. Kerana jika dia membalas mesej tersebut, mungkin dia boleh menjadi salah seorang daripada mangsa cyberbullying dan boleh menyebabkan dia kemurungan dan mungkin boleh berlarutan sehingga menyebabkan kes belum dia. Dia juga boleh segatlah dia untuk meletakkan pembuli itu terus mengganggu dia. Faham tak? Okey, seterusnya daripada kuku. Okey, dia bertanyakan tentang cara untuk melaporkan bully cyber ini, ataupun apa yang kita boleh buat untuk kita bangsa bully. Saya akan jawab soalan tu. Okay, jadi kita terdapat beberapa langkah. Okay. Langkah yang pertama adalah kita boleh mengambil tindakan yang segera. Okay. Dengan kita, kalau kita berani untuk reply pada menjawab pada orang-orang yang menggunakan kata-kata kesat kita boleh menjawab, tapi kita menggunakan perkataan yang baik yang tidak melindas dia. Jadi kita kata tolong berhenti mesej saya dan sebagainya. Jika tidak, kita cakaplah, kita akan report, kita akan beritahu kepada orang yang lebih berkuasa. Yang kedua, kita boleh membuat laporan pada penguatkuasa undang-undang ataupun sekolah. Jadi kalau kita sebagai orang dewasa, kita boleh laporkan kepada polis ataupun polis lah. Ataupun jika kita sebagai seorang pelajar, kita boleh laporkan kepada guru kita, kaunselor, supaya pihak sekolah boleh mengambil tindakan kepada orang-orang yang melakukan bully cyber. Okey, seterusnya kita boleh ataupun jika dia mengikut kita untuk datang ke rumah ataupun buat apa-apa saja yang mengancam nyawa kita, kita boleh laporkan kepada polis. Okey, seterusnya yang ketiga, kita boleh melaporkan penyalahgunaan akaun ni kepada media sosial sendiri. Contohnya di Instagram, kita boleh laporkan kepada pihak Instagram yang membawa akaun tersebut melakukan kata-kata kesat, membuat kata-kata yang tidak baik. So jadi mereka akan ban tersebut, menyekat daripada mengguna media sosial ini. Dan cara terakhir adalah menangani bully cyber. Sendiri kita kena kenal bully cyber itu apa. Kita kena tahu apa bully cyber. Kita kena yang senang kita kena pasti supaya kita tidak melakukan bully cyber. Okey, jadi soalan yang terakhir daripada
Amal. Okey, kita tanya kat sini. Recycle ni dia akan menyimpan kesan yang sangat mendalam berbangsa. Okay. Jadi kalau anda menjadi seorang abang ataupun adik ataupun ahli keluarga, apakah yang anda boleh lakukan jika ahli keluarga anda ingin membunuh diri sebabkan recycle? Satu yang saya nak cakap, kita jangan ambil mudah tentang recycle ni. Kita tengok benda ni macam remeh saja. Okey, dia komen dekat kita punya laman sosial saja. Kita tengok benda tu macam biasa saja. Tapi sebenarnya benda tu bagi orang yang dia mudah terasa, dia mudah sensitif, benda tu sebenarnya tak okey untuk orang tu. Jadi kalau saya sebagai abang atau adik keluarga saya yang menjadi mangsa saya beli ni, saya akan menasihati dia lah supaya dia tidak ambil peduli pun mengenai orang yang mahu melontarkan kata kesat kepadanya. Jadi kerana Fauzan cakap tadi, dia akan memantau kan. Saya tu kita juga boleh memberi nasihat lah, dan ataupun kita boleh bawa ke kaunseling, sesi kaunseling untuk mengelakkan kes bunuh diri ni berlaku disebabkan stres yang melampau. Okey, satu lagi soalan terakhir. Daripada Ahmad Fauzi. Dia tanya, dia menceritakan sedikit tentang dia punya kisah dia. Dia kata dia pernah cuba bertanya kepada pengikut Instagramnya tentang memilih sama ada dia harus hidup ataupun mati. Jadi dia punya jawapan daripada pengikut-pengikutnya mengatakan 69% pengikut Instagramnya memilihnya untuk membunuh diri. Jadi dia sendiri berasa down, berasa hancur di hatinya kerana pengikut-pengikutnya memilih untuk menyuruh dia untuk bunuh diri. Jadi sepatutnya kita sebagai orang yang dewasa, orang yang bijak, sepatutnya kita tidak perlu untuk memilih perkara-perkara yang buruk seperti itu. Kita memang mungkin kita nak pergi melawak, tapi untuk orang yang kita buat lawak tu, kita tak tahu dia mengambil sebagai lawak ataupun serius. Benda ni boleh jadi impak yang besar dalam hidup seorang tu. Okay, jadi mungkin itu saja podcast kita pada minggu ini tentang berkenaan dengan recycle. Jadi sekiranya anda ini lagi beberapa soalan yang boleh ditanyakan boleh dalam Twitter kita dengan hashtag podcast bersama Yunus. Mungkin kita boleh jawab terus di sana ataupun kita minta guru untuk buat video. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir, yang berakomodasi dan sebagainya. Jadi saja podcast pada hari ini. Sekian, terima kasih.